أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fadil Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 19 hari bulan Sya'ban 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberkati sepanjang bulan Sya'ban yang berbaki ini dan seterusnya dipanjangkan lagi umur sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan ulang kaji tajuk yang berkaitan dengan fiqh puasa, fiqh puasa. Saya akan berbicara dalam lebih kurang sehingga 8.20. Kemudian saya akan buka kalau sekiranya ada persoalan yang berkaitan dengan puasa untuk kita bincang dan juga tengok apakah jawapan ataupun hukum berkaitan dengan persoalan yang dikemukakan. Kalau tak ada soalan pun tak apa. Ada soalan yang menunggu ni, tapi nampaknya bukan berkaitan dengan puasa. Saya akan komen nanti insya-Allah. Tajuk yang kita akan ulang kaji secara ringkas adalah rukun puasa, arkan as-saum. Rukun puasa terdiri daripada dua. Yang pertama, niyatus saum, berniat puasa, dan yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat minal fajri ilal ghurub, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar, iaitulah subuh, sehinggalah terbenam matahari, iaitu waktu maghrib. Huraian sedikit. Rukun yang pertama iaitu niat. Berniat puasa itu letaknya adalah di dalam hati. Niat adalah di dalam hati. Dalam mazhab Asy-Syafi'i digalakkan untuk kita melafazkan niat. Digalakkan melafazkan niat di lidah kita. Bila kita lafaz, maknanya kita dengar, dan mungkin orang sebelah kita pun dengar. Itu dipanggil lafaz niat. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, sebagai contoh. Digalakkan untuk kita lafazkan kerana ia boleh membantu untuk hadirnya niat di dalam hati. Dalil wajib ataupun rukun berniat untuk ibadah puasa adalah hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu ataupun amalan-amalan itu adalah berdasarkan kepada niatnya. Disyaratkan bagi niat itu 3 perkara. Yang pertama, at-tabyid, hendaklah dilakukan pada waktu malam. Yang kedua adalah at-ta'yin, iaitu ditentukan jenis puasa, iaitu puasa Ramadan.
Dan yang ketiga adalah at-tikrar, diulang pada setiap malam. Syarat yang pertama bagi niat pada waktu malam. Mana-mana juzuk daripada waktu malam, kita boleh berniat padanya. Malam bermula daripada maghrib dan habis pada waktu subuh. Seseorang yang tidak berniat pada waktu malam, sehinggalah waktu fajar, masuk waktu subuh, barulah dia berniat, maka batal niatnya. Apabila terbatal niatnya, maka puasanya juga tidak sah. Hadis Nabi SAW dirujuk di dalam riwayat ataupun dalam Sunan Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa pada waktu malam sebelum daripada fajar, tiadalah puasa baginya, dengan maksud tidak sah puasanya. Yang kedua, syarat at-ta'yin, ditentukan. Sahaja aku puasa Ramadan. Tidak cukup kalau seorang berniat secara mutlak. Sebagai contoh, sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Ini dipanggil mutlak niat, iaitulah tanpa ta'yin, tanpa ditentukan, maka tidak sah sekiranya berniat secara mutlak. Tidak sah niat, maka kesannya tidak sah puasanya. Yang ketiga, at-tikrar, iaitu diulang setiap malam niat untuk puasa keesokan harinya. Malam esok niat untuk puasa keesokan harinya, lusa, dan begitulah seterusnya. Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i, puasa sebulan Ramadan itu laisa ibadatun wahidah, tidak dianggap sebagai ibadah yang satu, maknanya bukan satu, tetapi yatajazza, ia adalah iaitu berpisah di antara hari pertama dengan hari kedua, itu lain-lain. Kerana apa? Kita puasa daripada subuh, habisnya adalah sehingga waktu maghrib. Lepas maghrib tidak ada puasa, maka untuk esok kena ada niat yang lain. Bermakna dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak ada niat sebulan. Bahasa kita panggil niat jamak lah. Itu paling mudah kita kata. Yang ada niat sebulan ini adalah menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki melihat ibadah puasa sebulan itu sebagai satu ibadah yang sama. Maknanya tidak terpisah-pisah ikut hari. Itu pandangan mereka. Persoalannya, boleh ataupun tidak kita bertaklid dengan mazhab ini, mazhab Maliki. Sebahagian ulama mazhab Asy-Syafi'i membenarkan kita bertaklid mazhab Maliki, iaitu berniat sebulan, dengan syarat mesti niat sebulan itu pada malam pertama Ramadan sahaja. Malam kedua sudah tidak boleh, malam ketiga sudah tidak boleh. Dan ia hanya cover mana-mana malam dalam bulan Ramadan itu sekiranya kita terlupa. Kalau terlupa, maka niat yang malam pertama kita taklid mazhab Maliki itu membantu. Patut-patutnya kalau tidak berniat pada setiap malam bulan Ramadan tidak sah. Tetapi kerana sudah bertaklid dengan mazhab Maliki tadi, terlupa, maka ia menjadikan puasanya sah. Bermakna juga, kalau sudah niat sebulan penuh, iaitu bertaklid dengan mazhab Maliki pada malam pertama Ramadan, malam kedua dia sengaja tidak berniat. Begitu juga dengan malam ketiga, dia ingat tetapi sengaja tidak mahu berniat puasa Ramadan. Yang ini, niat yang sebulan itu tidak akan cover. Maknanya tidak akan menyebabkan puasa yang dia sengaja tidak berniat itu menjadi sah. Hanya cover kalau terlupa sahaja. Ini ambil perhatian. Seterusnya, niat yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Untuk kita huraikan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tidak dapat tidak mesti kita tahu
apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sebagaimana berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Al-akal wasyurb idza kana dzalika amdan, sekiranya sengaja. Kalau sengaja, walaupun yang dimakan itu sedikit ataupun yang diminum itu sedikit, maka batal puasa. Sebaliknya, kalau sekiranya seseorang lupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, ini tidak membatalkan puasa. Walaupun yang dia makan itu banyak, walaupun yang dia minum itu banyak. Jadi bukan banyak atau sikit, tetapi terlupa ke ataupun sengaja. Jadi orang yang sengaja makan, dia tak boleh marah dah. Tak aci ustaz. Ustaz kata kat kawan saya, dia makan 2 pinggan. Ustaz kata tak batal. Saya cuma 1 suap je. Ustaz kata batal. Masalahnya yang 1 suap ini sengaja, maka batal. Yang 2 pinggan itu terlupa, dia sedang berpuasa, dia makan. Bukan setakat 2 pinggan, setalam pun tidak batal kalau sekiranya dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Terlupa ini boleh berlaku kepada sesiapa. Lelaki boleh terlupa, perempuan boleh terlupa, budak boleh terlupa, bapa budak pun boleh terlupa. 1 Ramadan boleh terlupa, 29 Ramadan pun boleh terlupa. Kita tak boleh kata ustaz, saya rasa dia tipu lah ustaz. 1 Ramadan okeylah terlupa. Ini 29 Ramadan, malam ni nak tengok anak bulan Syawal, dia boleh kata dia lupa dia puasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, lain orang, lain ceritanya. Kita tak boleh kata sama macam diri kita. Terlupa ini boleh berlaku kepada siapa saja, boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Asalkan terlupa, terpakai hukum tadi. Dalil bahawa puasanya tidak batal itu adalah berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Wa man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa lalu dia makan ataupun minum, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, falyutimma shaumahu, sempurnakan puasanya. Bila sempurnakan menunjukkan tidak batal. Sesungguhnya yang bagi makan dan bagi minum tadi waktu dia terlupa dia sedang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama at'amahu Allah wa saqah. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa masuk ataupun sampai suatu ain ke dalam rongga yang terbuka, iaitu manfadh maftuh. Manfadh maftuh, rongga terbuka dalam mazhab Syafi'i ada 4. Yang pertama al-fam, mulut. Yang kedua al-udhun, telinga. Yang ketiga al-qubul, iaitu laluan hadapan najis, qubul belah depan. Dubur, iaitu tempat keluar najis bahagian belakang. 4 ini adalah dipanggil manfadh maftuh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa-apa yang masuk melaluinya maka batal puasa. Sekiranya ada anggota lain yang tidak termasuk daripada 4 ini, maka ia tidak dipanggil manfadh maftuh, maka tidak batal. Sebagai contoh, setitis air ataupun minyak di telinga yang melepasi gegendang. Kalau sekadar di luar saja itu tidak mengapa, tapi kalau melepasi maka ini batalkan puasa kerana manfadh maftuh, rongga terbuka. Adapun setitis air ataupun minyak di mata ataupun aimo sebagai contoh, ini tidak membatalkan puasa kerana ia tidak termasuk daripada manfadh maftuh yang 4 tadi. Mata tak termasuk. Telan air liur, ini tidak batalkan puasa kerana sukar untuk dielakkan. Secara biologinya, kita akan telan air liur. Sekejap-sekejap kita akan telan air liur. Ini dalam keadaan biasa tak batal.
Tetapi saya jumpa dalam mazhab Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kitab Majmu', dibagi satu contoh yang ini boleh batal. Iaitulah seseorang yang kumpul air liurnya di hujung mulut. Orang lain telan, dia kumpul. Kumpul, lepas setengah minit, lepas 1 minit, 2 minit, banyak juga dia dapat tu. Setengah cawan kat dalam mulut dia. Baik, kemudian dia telan. Yang banyak tadi tu dia telan. Yang ini batal puasa. Jadi tak payah kumpul. Telan macam biasa je, sekejap-sekejap, yang itu tidak batal. Tapi kalau dikumpul saja, ditelan kemudian itu, maka batal puasa. Ketiga, muntah dengan sengaja, batal puasa. Muntah tidak sengaja dengan maksud memang kita pening ataupun kita loya dengan apa sebab sekalipun, tak dapat dikawal, termuntah, ini tidak batal. Tapi sengaja dijolok anak tekaknya dengan jari kemudian muntah, maka ini batal. Hadis Nabi SAW, man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Nabi kata, siapa yang termuntah tanpa dikawal, memang termuntah, maka tidak perlu qada. Bila tak perlu qada, tak batal. Tapi Nabi kata, siapa yang buat muntah, sengaja muntah, falyaqdi, hendaklah qada. Ini menunjukkan puasanya batal. Keempat, perkara yang batalkan puasa, al-wata'u amdan, jima' pasangan suami isteri ataupun bersetubuh siang hari Ramadan walaupun tidak keluar air mani. Ini membatalkan puasa. Bahkan akan kena kafarah kalau dibuat dengan sengaja. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan terlupa yang dia sedang berpuasa, maka hukum puasanya dikiaskan kepada hukum orang yang makan dan minum yang terlupa tadi. Kalau makan dan minum, dia lupa dia sedang berpuasa, tidak batal, maka jima' ataupun bersetubuh pasangan suami isteri siang hari Ramadan, dia terlupa, maka juga tidak batal. Ini tidak batal. Seterusnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal. Tetapi kalau tidak sengaja, contohnya bermimpi pada siang hari Ramadan, kemudian dia selepas bangun tidur didapati ada air mani yang dia yakin itu adalah air mani dengan sifat dan ciri-cirinya di kain ataupun seluarnya, yang ini tidak batal. Tetapi kalau melihat suatu yang menaikkan nafsu sehingga kemudian keluar air mani kerana dia memilih untuk melihat perkara itu, maka batal. Ini dipanggil sengaja. Kucup isteri, naik nafsu sehingga kemudian keluar air mani, ini juga batal. Begitu juga menggunakan tangan sehingga keluar air mani, juga batal puasa. 6. Al-haid wan nifas, iaitu keluar darah haid dan juga nifas bagi orang perempuan pada mana-mana juzuk daripada waktu siang hari Ramadan. Asalnya puasa daripada subuh pukul 10, keluar darah haid sebagai contoh, batal puasanya. Begitu juga kalau sekiranya darah haid keluar di hujung hari, contohnya lagi 10 minit nak berbuka puasa, maka batal puasanya dan kena qada. Yang terakhir, yang ketujuh, al-junun war-riddah, gila dan juga murtad. Kedua-duanya adalah halangan yang menghalang sahnya puasa seseorang. Orang yang gila, akalnya tiada, maka hilanglah kelayakan sebagai mukallaf. Orang yang murtad, oleh kerana dia sudah tidak beragama Islam, maka hilang kelayakan ahliyah sebagai seorang mukallaf juga, maka batal puasanya. Wallahu a'lam. Saya buka kepada tuan-tuan sekalian kalau sekiranya ada persoalan yang ingin untuk dikongsikan. Sementara tunggu soalan. Pertama sekali, bolehkah wanita mengiringi jenazah ke perkuburan? Jawapannya boleh. Bahkan dianggap dalam kategori ziarah kubur. Nabi SAW pernah bersabda, nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian daripada ziarah kubur,
Kemudian Nabi kata, maka ziarahlah kubur. Dalam ilmu usul fiqh, satu perkara yang diharamkan kemudian datang selepasnya fi'il amar, iaitu suruhan. Mula-mula haram, tak boleh. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian Nabi sebut fazuruha, maka ziarahlah kubur. Itu adalah fi'il amar dan suruhan. Mana-mana fi'il amar yang berbentuk suruhan datang selepas daripada haram, maka ia menunjukkan harus, iaitulah dibenarkan. Melainkan berkaitan dengan seorang perempuan yang meninggal itu adalah suaminya. Ini ada berselisih para ulama, kerana orang perempuan yang kematian suami, dua perkara yang perlu untuk dia buat. Yang pertama iddah, beriddah, dan yang kedua adalah ihdad. Iddah ini iaitu hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ihdad ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias dan juga seumpamanya. Namun ada pandangan, dan ia antara yang kami pegang di Jabatan Mufti Negeri Selangor, kalau sekiranya keluar rumah seorang perempuan itu yang kematian suami pada waktu siang hari Ramadan, siang hari sahaja, malam mesti balik ke rumah. Dan yang keduanya, hendaklah ditemani oleh mahram, maka ini diharuskan. Kerana balu syuhada pada zaman Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami rasa sunyi, boleh tak kami ziarah kawan-kawan kami, orang-orang perempuan yang juga kematian suami, untuk kami bersembang, bercakap. Lalu Nabi benarkan mereka keluar siang hari dengan syarat malam mesti balik dan tidur di rumah. Jadi berdasarkan riwayat ini, kita terima pandangan boleh kalau nak keluar dengan syarat tadi. Seterusnya, betul ke jemaah yang hadir kena berdiri semasa talqin dibacakan oleh imam? Tidak disyaratkan, boleh saja duduk, boleh saja berdiri. Seterusnya, mengapa nama jenazah si mati dibinkan dengan nama ibu semasa talqin dibacakan, bukan nama bapa si mati? Yang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya para ulama berbeza pandangan kerana ada dalil yang mereka rujuk. Ada jenazah orang meninggal dunia pada zaman Nabi SAW. Nabi tanya, siapakah bapanya? Tidak dapat diketahui. Maka Nabi kata, nasabkan saja kepada ibunya. Para sahabat kata, kami pun tak tahu siapa ibunya. Maka nasabkan saja kepada Sayyidah Hawa, iaitulah isteri Nabi Adam AS. Maka kat sini riwayat dapat difahami bahawa dibin atau bintikan kepada ibu. Ada pendapat berdasarkan riwayat tadi. Adapun pendapat yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan hadis daripada Sunan Abi Dawud bahawa Nabi SAW bersabda, namakanlah anak kamu dengan nama-nama yang baik. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu at-tasmiyah ataupun al-asma'. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu, maka perelokkanlah nama kalian. Imam An-Nawawi mengulas hadis ini, menyebut teruskan sahaja. Orang yang hidup di atas muka bumi ini dipanggil dengan bin kepada bapa. Maka selepas matinya teruskan, kerana hadis tadi, kamu dipanggil pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapa kamu. Jadi dua-dua tak ada masalah. Yang masalahnya kalau bergaduh. Marah Pak Imam. Pak Imam tak boleh. Yang ni yang salah dan tidak tepatnya. Cuma bukan senang kita nak tukar-tukar bin ayah ataupun bin ibu. Kadang-kadang kita ni tidak mahir, yang ditukar bin dengan bintinya lah pula. Yang kena ditukar kalau nak ambil pendapat pertama kepada ibu. Maknanya kalau yang meninggal itu lelaki, fulan bin fulanah. Kalau ambil pendapat Imam Nawawi, fulan bin fulan. Maknanya oleh kerana dia lelaki, maka bin.
Sama ada nama ibu ke nama bapa, bin lah, kerana bin itu merujuk kepada dia adalah anak lelaki. Tiba-tiba pernah kita dengar agaknya kalang kabut sikit, dia nak tukar pada nama ibu, si fulan nama Ahmad binti Fatimah. Tu tak betul. Ahmad lelaki, dia kena bin, kok mana pun binnya kekal, cuma nama ibunya ataupun bapanya. Yang ini kena maknanya cekap sikit lah, kena tukar ataupun ditulis supaya tidak keliru. Seterusnya yang kedua, kami pengawal keselamatan bertugas masa hari Jumaat. Ada kalanya kami, para petugas, terpaksa bersuara untuk menunjuk pandu arah para jemaah laluan solat dan tempat solat yang disediakan. Sedangkan jemaah Jumaat ada yang datang lewat ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Apakah perbuatan kami juga dikira lagha dan sia-sia seperti yang di dalam hadis Nabi SAW? Salah walaupun berkata-kata diam kepada orang lain. Kami, para petugas Jumaat rela dan unit amal hanya menjalankan tugas melancarkan majlis. Pertama sekali, ada dua hadis yang boleh kita rujuk berkaitan dengan hari Jumaat. Yang pertama adalah larangan bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Hadis daripada Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim, siapa yang menyebut idza khatabal khatib 'alal mimbar, kemudian seseorang berkata kepada li sahibihi ansit, diam, kawan sebelah dia sembang, lalu dia pun tegur kawan sebelah dia, diam. Nabi kata faqad laghauta, maka anda telah lagha. Maknanya walaupun kita bercakap itu menegur orang lain yang sedang bercakap bersembang, tegurannya simple je, bang diam bang, itu pun sudah menyebabkan lagha dan sia-sia Jumaatnya. Hadis yang kedua yang dirujuk adalah Nabi menyebut man massal hasa faqad lagha, siapa yang memegang bermain anak batu di jarinya maka telah lagha Jumaatnya. Ini menunjukkan pula perbuatan. Dua perkara ini iaitu bercakap dan juga bermain anak batu pada jari di tangannya, kedua-duanya dia punya illah adalah tidak memberi fokus kepada khutbah Jumaat. Sebab itu bukan setakat main batu, main handphone, email, WhatsApp dan seumpamanya, atau apa saja yang menyebabkan kita tidak fokus kepada khutbah Jumaat. Sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala berfirman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumaat, bersegeralah mengingat Allah, iaitu mendengar khutbah Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli. Adakah jual beli saja yang disuruh ditinggalkan? Tidak. Semua perkara yang tidak berkaitan dengan mendengar Jumaat. Jual beli, sewa menyewa, makan cendol, beli jubah, tengok filem Korea dan juga seumpamanya, ini semua termasuk daripada yang dilarang apabila khutbah sedang maknanya berlangsung. Bagaimana dengan orang yang menjaga keselamatan dan seumpamanya? Sebenarnya kalaulah ia tidak sampai kepada tahap darurah, seumpama doktor yang terpaksa membedah sebagai contoh orang yang sakit, begitu juga dengan keselamatan yang maknanya diiktiraf oleh satu-satu ulil amri sebagai contoh, ini memang boleh tinggalkan dan tidak berdosa. Tapi kalau kita ada pilihan, contohnya lantiklah AJK perempuan, lantiklah rela daripada orang perempuan yang mereka ini daripada golongan yang tidak wajib solat Jumaat, itu lebih afdal untuk keluar daripada khilaf. Wallahu a'lam. Ada persoalan berkaitan dengan puasa? Sila je. Terima kasih. Waktu makan ketika berpuasa itu dia tak ingat lagi dia berpuasa, tengah-tengah makan teringat. Jadi
mujarrad, semata-mata teringat saja waktu itu dia sedang berpuasa, maka berhenti makan. Kemudian apa-apa yang berada di mulutnya tidak boleh ditelan. Kalau telan juga, maknanya dia memilih untuk menelan dalam keadaan dia dah ingat dia berpuasa, ini membatalkan puasa, batal puasa. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi berkaitan dengan hadis Nabi SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nida", apabila salah seorang daripada kamu mendengar seruan ataupun mendengar azan, kemudian wal ina baina yadaih, dan bekas minuman itu berada pada tangannya, fala yada'hu hatta yaqdiya hajatah, jangan dah dia letakkan bekas minuman tadi sehingga dia tunaikan hajatnya. Baik, hadis ini merujuk kepada azan subuh yang pertama, iaitu azan subuh yang belum lagi masuk waktu fajar. Bukan azan yang kedua ya, ini dihuraikan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang saya nak ambil adalah huraian ketika membahaskan hadis ini, disebut sekiranya sudah berkumandang azan, iaitulah azan subuh, dan seseorang masih lagi makan, maka hendaklah berhenti makan dan jangan ditelan makanannya. Sekiranya telan juga, maka batallah puasanya dan hendaklah qada pada hari yang lain. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan cerita semata-mata batal. Kalau orang yang makan sengaja pada bulan Ramadan, ceritanya adalah cerita berdosa dan juga telah melanggar i'tida hurmatan syahrul Ramadan, iaitu telah melanggar, mencabul kehormatan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Terima kasih Haji. Melambatkan berbuka puasa. Contoh yang diberi tadi adalah dah masuk waktu maghrib, dia mandi dulu sebagai contoh, ataupun siapkan perkara yang lain, tidak terus berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyegerakan berbuka puasa termasuk daripada adab dan juga sunat, iaitu sunat-sunat puasa. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, la yazadun nas fi khairin ma ajjalul fitrah, sentiasalah manusia itu dalam keadaan baik, maknanya dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala, selagi mana menyegerakan berbuka puasa dengan maksud masuk saja waktu solat, berbukalah dahulu. Sehingga Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi makan minum air ataupun makan tamar, kemudian barulah Nabi SAW solat. Jadi bagi saya, kalaupun dia kena mandi ataupun seumpamanya, siapkan minuman, makanan yang walaupun sedikit, segelas air, maknanya prepare, siap-siap kat bilik air itulah. Jadi minum bila dah azan, kemudian mandi, tak ada masalah. Kalau tak ada air lain, pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, pun tidak ada halangan. Kalau kita makan berat terus, maknanya nasi ataupun dengan lauknya, mungkin masanya lebih panjang daripada kita makan yang ringan, tamar 2 biji tadi. Tidak ada halangan, tidak ada masalah. Cuma jangan terlalu lama, kerana kita ada kewajipan solat maghrib. Tetap dia dapat fadilat menyegerakan berbuka puasa. Wallahu a'lam. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.